Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kepujian Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan limpah kurniaan kepada kita ibu-ibu dan bapa. Jadi sama-sama boleh kita mari dengar lagi daripada sirah Nabi ataupun daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kitabus sirah an-nabawiyah, yakni dikatakan Nurul Yakin. Maka malam ini penuh dengan keberkatan dan penuh dengan rahmat Allah, ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang disayangi, dan penonton-penonton lagi pula peminat-peminat semua, hadirin hadirat yang duk mendengar. Maka malam ni cuba kita bukakanlah bekah kita, bukalah telinga kita, dan bukakanlah hati kita, bukakanlah mata kita. InsyaAllah dengan kita bukakan 3 daripada seluruhan kita, mata kita, telinga kita dan pula hati kita, InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan ilmu yang barakah dan ilmu yang naf'at kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh buat guna dan pakai untuk di dalam kehidupan kita. Ibu bapa yang kita ada bercaranya masalah bina'ul bait, yakni daripada orang-orang Arab Quraisy dan pula daripada Arab beberapa kumpulan, yakni nak membinakan akan Kaabah. Jadi masalah bina Kaabah tu kerana apa? Sebab Kaabah saat ni sudah dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kerana Allah Ta'ala titah kepada Ibrahim nasuh binakan akan Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah. Tapi dengan ceritaan duk mari saat itu kerana apa? Yakni kerana Baitullah ataupun Baitillah saat itu jadi retak, jadi rusak ataupun jadi masalahnya kecederaan dan cacat jadi retak. Salah satunya daripada kena terbakarlah oleh api dan salah satu lagi oleh banjir. Kena banjir, kena aibah yang sangat-sangat kuat, maka masalahnya Baitullah saat itu jadi rusak. Apabila rusak maka timbullah satu fikrah ataupun satu pemikir ibu bapa. Timbulkan satu pemikir daripada orang Arab saat itu ialah nak membarukan Baitullah. Kemudian di kalangan orang Arab saat itu jadi tak puas hati, berasa tak berani nak punggahkan Baitullah, lagi pula nak binakan Baitullah. Maka lalu itulah ditanyakan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah, adakah kamu saat itu mung saat ni tu nak punggahkan Baitullah kerana daripada retaknya dan mengekahnya oleh kena terbakarlah oleh api, kebakaran oleh api ataupun kena banjir, maka adakah kamu nak punggah ni kamu untuk nak islahkan, nak memperbaiki ke ataupun kamu nak berutuh semata-mata nak peranatkan Baitullah? Maka jawab mereka semua ialah al-islah, ialah nak memperbaikikan akan Baitullah, nak barukan Baitullah semula. Maka jawablah oleh Al-Walid ibn al-Mughirah yang katakan, qala innallaha la yahlikul muslihin. Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan binasa dan tak akan binasa akan orang-orang yang nak memperbaikikan akan Baitullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak binasakan akan orang itu. Kemudian duk punggah mari saat itu. Siapa dia mula punggah? Ialah kena pada Al-Walid ibn al-Mughirah. Punggahkan Baitullah, masuk gi punggah, maka arak-arak yang lain pun mengikuti tetengek masalah gapo putuhkan Baitullah untuk nak baru semula.
Kamari Baitullah pada zaman dulu, zaman yang dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah 9 hasta. Dah 9 hasta. Ingat molek ibu-ibu dan bapa dan saudara-saudari, masa dulu tu Baitullah, ia tak panggil Baitullah, masa tu Adam alaihissalam dikatakan Baitul Ma'mur. Kita nak tarik daripada kisah sah. Jadi pada masa Nabi Adam alaihissalam dikatakan Baitul Ma'mur. Tapi kerana apabila Nabi Adam AS duk tawahkan Baitul Ma'mur, tawah Baitul Ma'mur, maka selepas daripada meninggallah oleh Nabi Adam, dan selepas daripada Nabi Adam saat itu dia saat itu duk tawahkan Baitul Ma'mur, maka wafat Nabi Adam, mati Nabi Adam, naik Nabi Nuh. Apabila naik Nabi Nuh jadi rasul, maka ketika tu Nabi Nuh berdoa supaya Allah Ta'ala binasa akan kaum dia, maka Allah Ta'ala pun kerana nak meraih dan menghormati kepada Baitul Ma'mur, suruh malaikat saat itu akakkan Baitul Ma'mur naik kepada langit sana. Naik kepada langit sana. Lepas pada tu Baitul Ma'mur tak ada. Tapi semasa duk mari selepas pada Nabi Nuh, lepas pada Nabi Zakaria, lepas daripada Nabi Ilyas Zulkifli, mari kau ni selepas pada Nabi Idris gapo, maka timur Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim saat itu binakan Kaabah dan binakan Baitullah, yakni di atas asas dan tapak bagi Baitul Ma'mur. Gitu. Asalnya pada masa dibinakan oleh Nabi Ibrahim, yakni Baitul Ma'mur dan Baitullah saat itu ialah sekadanya 9 hasta. Apabila dipunggah, dibaru, dibekikan oleh orang-orang Arab Quraisy dan Arab-Arab yang lain daripada Hawazin, daripada Kinanah, maka Baitullah tu sekadar mana? Tengok sini. Lepas daripada tu ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudarinya, walamma tammal bina'u 18 zira'an. Dan tak kalau sempurnalah oleh bina bangun ni akan Baitullah semula. Sebab itulah Al-Walid Ibn Al-Mughirah tanyakan fu'arat daripada Quraisy dan Arab-Arab yang lain, adakah kamu punggah ni nak mengislahkan, nak memperbaiki, nak memperbaik ke, ataupun kamu nak merutus semata-mata? Maka jawab mereka kata, kami nak membaikikan. Pakat beki, pakat tunggu longtung, pakat tunggu modal. Maka modal nak buat Baitullah ni mereka tak si daripada modal-modal tak comel, daripada modal-modal yang campur dengan duit reba, daripada modal-modal campur dengan duit tak molek, supaya kita nak buat sejik tu lah. Sebab itulah wak sejik tu, maka kita akan kutip dan kita akan cari kerana wak sejik, yakni daripada harta yang halal, duit sekuk 2 kuk yang dapat mari, boleh kita nak duit halal. Duit yang cuci, duit yang bersih. Maka duit yang bersih saat itu, maka sepayanya nak tempat ibadat kita tu jadi sepenuh. Kerana masjid orang panggil tempat sujud kepada Allah, yakni tempat ibadat kepada Allah, yakni tempat persembahan kita kepada Allah. Maka setiap kuk daripada duit, setiap duit yang kita buat masjid, maka perlulah kepada duit saat itu duit yang cuci, fulusun nazif, yakni duit yang cuci dan duit yang bersih, tak ada bercampur daripada duit reba dan pula tak ada bercampur daripada duit-duit yang tak molek. Supaya tu juga daripada orang-orang Arab, ketika mereka nak membarukan Baitullah semula, mereka nak binakan Baitullah semula, mereka tak mau kepada duit-duit yang tak baik. Sebab itulah ingatlah kita nak buat masjid, nak buat tempat mengaji, tempat gapo, ini perlu kepada duit yang halal. Lagi duit yang halalan tayyibah, halal lagi pula terbaik. Sebab tempat kita nak buat munajat kepada Allah, tempat yang kita nak sembah kepada Allah, maka Baitullah ni lebih-lebih lagi lah. Walamma tammal bina'u 18 zira'ah. Dan tak kalau sempurnalah oleh bentuk dan bina dan barukan Baitullah semula 18 zira'ah, yakni 18 hasta. 18 hasta tu sempurna. Bihaitsu zida fihi an aslihi 9 azru'in. Dengan sekira-kira ditambahkan pada al-bina, pada bina Baitullah ni, an aslihi, daripada asalnya asal Baitullah. Makna kata ditambah lebih lagi. Daripada asal Baitullah berapa? 9 azru'in, 9 hasta.
Nak royak kata asal dulu Baitullah dikatakan 9 hasta, maka ditambah pula 9, maka 9 18 tak kan? Dah. Asal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam duk binakan akan Baitullah, maka sudah dibinakan oleh Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka Baitullah tika tu saat ni tu 8 hasta, 9 hasta. 9 hasta lah, 9 baik. Maka duk mari Baitullah kena kebakaran oleh api, dan pula kena nak oleh aibah, maka tikir oleh aibah, tikir oleh air baja siapa retak, maka dibarukan oleh orang-orang Arab, maka ditambah pula di atas asas 9, tambah 9 lagi tinggi dia. Jadi buat apa? Yakni 9 buat 9, yakni jadi 19 hasta. Maka Baitullah yang kita duk tengok di sekarang ni ialah tinggi dia tu 18 hasta. Ditambah daripada asal hak yang dibinakan oleh Nabi Ibrahim ialah 9 hasta lagi. Nabi Ibrahim bina naik tu 9 dah, maka kita tambah pula oleh orang Arab tu 9 pula jadi 18. Dah. Lepas tu warufi al-babu anil ardi. Dah. Dan diangkat ditinggikan akan al-babu, yakni babul baitillah. Mana tahu warufi al-babu ai babu baitillah, diangkat ditinggikan akan pintu bagi baitillah anil ardi, daripada bumi. Asal pintu baitillah tu rendah ya, kerana masa tu orang panggil Baitullah pada masa zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dia sekadarnya 9 hasta, maka pintu yang rendah. Maka apabila diangkat ditambah di atas asas 9 jadi 18, maka pintu Baitullah, pintu Al-Ka'batul Musyarrafah jadi tinggi. Tinggi sikit. Cuba kita tengok lah ni, tinggi saat ni tu daripada bumi. Bihaitsu la yus'adu ilai, dengan sekira-kira tak boleh nak dinaikkan ilaihi kepadanya, kepada Baitullah, tak boleh kita nak naik pada Baitullah illa bidarajin, malaikat kena pakai tangga. Cuba kita tengok lah ni. Tengok ketika raja, daripada Raja Malik Fahad, daripada Raja Malik Faisal, daripada Raja Malik Abdullah, daripada Raja Malik Salman, maka tengok ketika ia buka setahun sekali kan? Buka setahun sekali. Maka buka setahun sekali saat itu, maka ketika raja nak masuk kepada dalam Baitullah, maka ketika tu deh, maka dia tak tangga fa askar daripada kerajaan dah, dia takkan tangga saat itu untuk raja nak naik pergi masuk kepada Baitullah. Masuk dalam Baitullah, maka daripada ungkarat dia, daripada hulu bala raja, daripada orang panggil penjaga raja saat itu pakak masuk, tapi nak naik kepada Baitullah saat itu kena pakai tangga. Kerana dulu rendah ya, tapi learning ya tinggi daripada asal, kerana ya tambah 9 lagi, 9 meter dan 9 meter lebih daripada asal. Dengan sebab itulah apabila nak naik kepada Baitullah, nak masuk dalam Baitullah, yakni kena pakai tangga sekarang lah ni. Lepas tu mau nak royak. Maka di dalam Baitullah dulu ada masalah daripada sihafan, daripada kertas-kertas yang dilukiskan dan dituliskan oleh orang-orang zaman dulu untuk jadi peringatan kepada orang-orang yang Kamadiyah. Maka di dalam pintu Baitullah nak masuk gitu kena pakai tangga dia sekarang lah. Cuba kita tengok lan tinggi. Sebab tu mau nak royaknya kalau dulu lalu ni nak pergi Mekah tu payah sikit kerana duk penyakit Covid ni. Setanakan Covid nak pergi ke Mekah tak boleh tahun ni. Tapi mau nak royak kata kalau seorang tu dia tidur. Dia tidur saat ni dengan adat tidur, dengan adat asmaye, dengan dia baca Fatihah, dan dia baca ayat kursi, dan dia baca kuliah, dan baca kul huwallah, dan baca kul a'udzu birabbil falaq, dan baca kul a'udzu birabbin nas, maka dia siu di tangan dia sapu. Lepas tu duduk malam, dia saat ni tu mengigat ataupun dia mimpi. Mana mimpi? Yakni mimpi masuk ke apa? Mimpi pergi kata dia duk tawafkan Baitullah. Seorang tu mimpi tawafkan Baitullah, maka orang ini ilamat dia tak lama lah Tuhan nak akad dia naik kepada Mekah. Kemudiannya, dia mau tanya tadi kita royak, akhir-akhir dia mau tanyanya, daripada Ramlah Seri. Dia katanya, salam babo tam amal akrai sipwan. Rek deng ni,
InsyaAllah kita akan jawab sikit-sikit nah bablas sambil-sambil nah. Kemudiannya maka nak naik kepada Baitullah sekarang ni ialah kena naik pakai tangga. Kerana punya tinggi. Situ tu sebab tu gaduk gatung di Baitullah Qadar ni kita naik dah kan. Gatung bakak gatung situ tengok kan. Lepas pada kucuk Al-Hajarul Aswad, lepas pada tu mari pegangkan gapo di gipa orang panggil kecek mudah-mudah orang panggil dibendukan pintu Kaabah tu. Maka bendu tu pakak duk berdoa situlah, pakak duk teriak situlah, pakak duk menangis. Lepas tu bagi siapa dia ada mimpi naik Mekah, maka orang ini tak lama Tuhan nak akad dia naik Mekah, tapi syarat dengan ada asmaye, dengan ada kan masalah gapo, yakni ada asmaye, lagi pula ada dia tidur tu dengan ada adat tidur. Maka dia berdoa di bendu bagi pintu Kaabah, orang panggil kawasan multazam saat ni. Di situ orang panggil salah satu daripada doa yang diistijabah dan pula diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aradu wad'al hajaril aswad. Dagi pula apabila mereka itu penaik dan petinggikan. Lepas daripada bekikan Baitullah. Tinggi lebih pada sedia 9 mil. Jadi 18 lah. Dulu 9, lepas tu tambah pula 9. Jadi 18. Siapa akadkan pintu Kaabah tinggi sikit daripada bumi. Kalau dia nak naik masuk ke dalam Kaabah saat itu. Dia saat itu kena naik pakai tangga. Semua daripada siapa dia nak naik situ kena pakai tangga. Kenapa? Kerana untuk nak jadi ra'ing sikit, mulia sikit. Lepas tu di pintu Kaabah tu Malik Pahak buatnya, betulkan pintu Kaabah 4 persegi saat ni tu. Orang panggil pakai mahnya 100 kilo tu, mah saja, bukan mah tamatan. Orang panggil mah toko ataupun di daripada mbek gabam. Mah toko saat ni tu yang ada di pintu Baitullah tu 100 kilogram. 1 kilogram yang ada di pintu Baitullah. Kemudian lepas daripada tu aradu wad'al hajaril aswadi mawdi'ah. Menganakilah mereka itu orang-orang Arab Quraisy dan Arab yang lain. Wad'al hajaril aswadi mawdi'ah. Nak meletak akan al-hajaril aswad di bucu tepi pintu Kaabah. Adapun belum daripada bucu lik sana pada Al-Hajarul Aswad, ia panggil rukun Yamani. Rukun Yamani, mari kau ni hak demo duk gantung di tali tu tika nak mengucukkan Al-Hajarul Aswad, itu namanya rukun Yamani. Mari depan ni orang panggil rukun apa? Orang panggil Al-Hajarul Aswad. Maka di situ Nabi suruh doa apa apabila kita sapa di rukun Yamani. Kalau kita orang kita tawahkan Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita orang Jumaat apa? Jumaat tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Patut doa lagi, Allahumma adkhilnal jannata Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Hei Allah, minta mewilah duniaku baik dan wilah masalah akhiratku pun baik. Daripada umurku dan kehidupanku, kesihatan, rezeki semua minta baik dalam dunia ya Allah, dan di akhirat pun minta mewi baik ya Allah, dan minta menjauhlah aku, peleralah kami daripada siksa-Mu ya Allah. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Wahai Allah, minta memasukkanlah kami ke dalam syurga-Mu saat itu dengan orang-orang yang terbaik. Jadi apabila orang-orang Arab tu menganaki nak meletakkan Hajarul Aswad di tepatnya tepat Al-Hajaril Aswad, fakhtalafa ashrafuhum fi man yada'uhu. Maka jadi selisihlah, maka jadi bertelikahlah, maka jadi berbalahlah oleh orang-orang yang kemuliaan daripada Quraisy fi man yada'uhu. Siapa yang sepatut nak letakkan Hajar Aswad di bucu bagi Baitul. Siapa yang sepatut daripada orang-orang yang mulia, daripada fok-fok Quraisy, daripada Abu Jahal ko, daripada Abu Talib ko, daripada masalah Abu Lahab ko, daripada Abu Sufyan. Siapa dia yang sepatut nak letakkan bantu Al-Hajarul Aswad di tempat dia di bucu tepi Baitullah yang hampir dan dekat dengan pintu Kaabah. Ibu bapa dihormati, yang dikasihi sekalian daripada saudara-saudari, kemudiannya katanya sini dah. Tu dia. Jadi kita letak tu duk balah situ, balah gapo gitu gini. Dah.
Jadi masalahnya dah. Jadi masalah dah demo tanya ni kita nak lepas gida ni dah. Jadi masalahnya kita nak royak bela-bela pakar-pakar saat ni demo kata amale gapo kah babo yakni daripada amale 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Amalan yang paling comel, amalan yang paling gapo, yang paling nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dikatakan 10 awal daripada minal ashril awail, daripada 10 yang pertama. Ataupun daripada 10 yang pertama, ataupun daripada 1 bulan Zulhijjah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Zulhijjah, 4 bulan hari bulan, 5 hari bulan, maka kini dikatakan ni hari bulan. Esok 7. Dah. Lusa 8. Senang tu senang tu 8. Senang 8. Hari Selasa tu 9. 9 tu sunat kita puasa. Maka dia mau tanya katanya amalan gapo yang paling lebih kepada kita saat ni tu untuk kita nak beramal. Maka amalan yang kita nak beramal yang paling lebihnya di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ni ialah dikatakan dah. Amalan-amalan yang adalah kalau hari Arafah tu kita doa semula, doa untuk hari Arafah yakni hari ke-9. Maka amalan yang paling comel kita nak beramalnya, yang pertama sekali baca Quran, banyak-banyak di 10 awal ni. Apa tu makna kata kita selawat di atas Nabi, banyak-banyak di masanya awal-awal daripada 10 daripada 10 Zulhijjah. Tapi ada amalan khususi dia. Dah. Makna kata hari-hari lagi pula lepas daripada zuhur tu, kita banyak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Lepas tu nak pesan lagi bagi orang hak nak buat gerbang. Bagi khasnya bagi orang nak buat gerbang tu, makna kata daripada start daripada 1 hari bulan daripada bulan Zulhijjah tu, makna dia saat ni tu nak cabutkan bulu pun tak comel dah, dia nak cabutkan bulu dia dan pula dia nak buaikan bulu dia pun tak comel dah. Makna nak kerak bulu, nak kerak apa, nak kerakkan misal, kalau nak kerak tu belum daripada 1 Zulhijjah. Jadi makna telah ni hari bulan, esok 7. Dah lusa 8. Dah kini kita tahu ni hari bulan. Esok hari Ahad ni kita tahu kini hari 5 hari bulan. Esok tu kita kata ni hari bulan, maka hari Ahad tu dikatakan 8 hari bulan. Saya tak kena. Kini kita kata berapa hari bulan kini ni 5 hari bulan, hari apa hari Jumaat. Tak dulu. Sabtu tu ni hari bulan. Hari Ahad tu 7. Hari Selasa tu 8. Hari Selasa dikata 9 bulan. Maka bagi orang yang nak buat gerbang tu, maka tak sunat dia saat ni cabutkan bulu-bulu dia semua, daripada bulu tiak dia, daripada misal dia, daripada janggut dia, daripada semua, daripada bulu-bulu dia dan kuku-kuku dia. Bagi orang yang nak buat masalah gerbang, tu ada sebut kamar dia. Kalau dia tu pergi kerak siapa tangga berdosa kan? Tak ada berdosa, tapi Nabi ada larang khas bagi mudahhi, yakni orang yang nak buat kurban, maka sunatlah bagi dia saat ni tu maka dia saat ni tu kena jagakan kuku dia, kena jagakan bulu-bulu dia semua, daripada misal dia, daripada masalah janggut dia dan bau dia, daripada bulu ari, maka dia tangguh start. Apabila dia sudah gerbang, maka tak apalah. Adapun bagi seorang yang semula tu lain cara, tu lain bab. Bagi orang nak buat gerbang tu. Lepas tu dia mau tanya sini lagi, dia mau katanya akikah bolehkah ibu niat macam manakah niat? Jadi niat akikah. Jadi masalah lembu seka, kalau misalnya kita nak niat akikah, kambing seka mada dah ingat molek. Ibu bapa yang dihormati, saudara-saudara dia mau tanyanya, akikah bolehkah ibu niat macam manakah? Tak ada masalah. Kalau ayah tu tak ada dah. Masalah ibu saat ni tu kita kata ayah tu tak ada, lepas tu ibu tu nak niat, boleh ke tak nak niat bagi anak dia? Maka tak ada mengapalah. Kalau bapak tu tak ada, kalau bapak ada, maka afdal bapak tu lah yang meniatnya, sebab bapak tu lah orang duk nafkah, bapak tu orang duk belanja, akan gapo akan belanja kepada isteri, pada mak dan anaknya. Masalah ibu nak niat ni, masalah bapak tu pergi tak ada, bapak tu pergi mati. Masalah ataupun bapak tu kita kata duk jauh ataupun bercerai di antara ibu dengan bapak saat ni. Maka cara nak niat
Akikah ni satunya kalau anak lelaki. Kita bahas itu dulu. Kalau anak tu lelaki, maka sunatlah dia saat ni tu akikah ialah sapa berapa? Yakni 2 ekor kambing. Maka akikah saat ni tu dikatakan sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah indal Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i kita, sunatnya kita mengikah 2 ekor kambing kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, maka sunat dia mengekor, yakni makna kata 1 ekor daripada kambing. Dah, 1 ekor pada kambing. Asalnya. Kemudiannya masalah akikah saat ni tu orang panggil sangat-sangat tutuplah oleh syarak. Sangat tutup oleh syarak. Makna kata-katanya, dah kalau misalnya ayah tu sesak ketika kita budak, ketika kita lahir, ibu dan ayah kita orang tak ada duit. Nak beli kambing seekor tak kuasa. Nak beli kambing 2 ekor pun tak kuasa. Bobo cukup makan. Kemudian apabila tangguh mari, deh. Masalah tika ya budak lepas lahir, maka sunat akikah bila dengan molek ibu bapa. Jadi kadang-kadang orang kita tak faham ni masalah ni. Jadi masalah apabila akikah, Nabi kata sunat hari akikah, maka sunat di situ tu orang panggil sunat kita tahnik. Apa? Yakni membukakan mulut kanak-kanak. Hari gapo dengan molek. Saudara-saudari, Nabi kata sunat kita tahnik, yakni yaumas sabi', pada hari yang ke-7 ba'dal wiladah, selepas daripada beranak budak saat ni. Budak beranak 7 hari. Kalau dia beranak hari Senin, bermakna kata hari Ahad tu cukup 7 hari. Ya kalau Senin dia jadi 8 hari. Kalau beranak Selasa. Makna Selasa 8. Kalau beranak Selasa, maka sunat dia bukakan mulut, yakni hari yang ke-7. Bukan hari yang ke-8. Deh. Sunat buka mulut hari ke-7. Itu mana? Hannaka yuhanniku tahnikan. Makna mentahnikkan kanak-kanak yang baru lahir, yang baru beranak. Maka tahnik daripada hannaka ba'taf'il. Hannaka yuhanniku tahnikan. Apa makna tahnik? Yakni kita bukakan mulut. Hak Nabi hajar di dalam hadisnya, yakni kita ambil wah tamar 3 biji dan kita ambil air zam-zam. Ini sunnah Nabi. Hak ni sunnah Nabi. Hak ni Nabi ada cerita dan royak di dalam hadis. Ada royak hadis. Ada pun orang tua-tua kita duk tambahkan asal gelugu, lepas tu duk tambahkan garam, lepas tu duk tambahkan nisai madu. Hak tu orang tua kita. Tapi nak royak kata hak yang warid dan pula datang daripada hadis dan ceritaan daripada hadis, hak sunatnya wah tamar 3 biji dan air zam-zam. Ni monok besar ni. Ibu bapa. Lepas tu kita ambil orang buka mulut anak kita. Di hari tahnik tu, maka sunat juga kita wa'aqiqah. Maka ditutup oleh syarak. Ditekan oleh syarak sebagai tekan dekat-dekat wajib. Tak siapa wajib lagi. Deh. Maka hari tu pun buka mulut panggil orang soleh nah. Ni nak besar. Kalau nak wi anak kita mulut masing. Nawi anak kita tu mulut dia saat ni tu jadi berfaedah masa besar. Mulut dia saat ni lidah dia jadi pasal. Ngaji Quran sebut tak payah. Nak sebutkan masalah apa pun jadi tak berat. Masa tua sikit lagi nak zikir ke ataupun nak baca jadi tak berat. Sebab apa? Orang yang buka mulut dia daripada para ulama ataupun daripada orang-orang yang alim, daripada orang-orang yang soleh. Sebab itulah mulut budak ni boya besar sikit lagi, dia tak payah nak sebut subhanallah, dia tak payah nak sebut Al-Quran, dia tak payah nak sebut zikrillah, dia tak payah nak sebut segala-gala perkara-perkara yang sakut dengan mengingati ke Allah. Sebab tu perlu kita nak kepada orang yang alim dan orang-orang yang saleh yang untuk membukakan mulut anak kita. Ibu bapa nak faham ni, banyak orang kita tak faham ni ibu bapa ni. Saudara-saudari pandai beranak ya kadang-kadang, tapi apabila beranak tak reti apa. Nak bear pun tak pandai, nak balik kanan pun tak pandai, nak balik kiri pun tak pandai, nak baca inna anzalna pun tak tahu ke mana. Hak ni lah anak kita besar jadi kerah perut, besar tak reti apa, besar ngaji jadi payah, besar jadi benuk. Sebab apa? Sebab mula-mula anak kita saat ni tak ada siapa dia bukakan mulut. Maka jari ulama, jari orang soleh turun kepada mulut di langit anak kita. Ini salah satu anak kita ketika besar lagi kan datang, dia mudahkan nak sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Deh, nama-nama Allah Ta'ala sebutkan tertengi mengingati ke Allah. Lepas tu hari tu wak ngekah kalau kita ada modal. Lepas tu kalau tak ada modal, ya tangguh siapa setara nak. Maka kata sebut dalam kitab pekah, hengo ya siapa ke balik. Kalau siapa balik, muk ya duk kerja mari, boya balik. Lepas tu muk dia, ayah dia pun ada modal sikit weh nak beli kambing. Maka wak ngekah dia. Kote Quran serta wak ngekah lalu dah masalah tu. Deh. Lepas tu kalau muk tu tika ya akil balik dah. Muk ya tak boleh nak ngekah dia lagi. Maka dia besar sikit dia kerja mari. Ya tanya muk ngekah nak pergi ke amak ni. Muk ya kata tak ada mengekah dia weh. Maka ya bining tu pakai mengekah ya selalu dah. Dengan bining dengan wak makan tu mengekah selalu dah. Deh. Maka kemo nak pesannya bagi orang wak akikah ni maka tulis tu. Jangan duk kata. Ni orang panggil tafaul ni. Hak Nabi pesan. Tulis-tulis jangan kita katok dengan pisangnya, katok dengan kayu. Lepas tu kita wes senah-senah wi molek. Jangan duk katok. Sekarang apa hak sebut dah hadis. Yakni kalau kita katok membawa pada kanak-kanak tu nak jadi mudah patah kaki, jadi mudah patah tulis, mudah nak seroyak kaki dan seroyakkan tulis-tulis dan pula nak jadi bekungkan tulis. Ini salah satu. Tu orang panggil salah satu asbab iaitu. Nah. Itulah ibu bapa. Lepas tu kalau dalam gerbang. Kamar dia satu ekor kambing. Hak orang betina. Kalau anak perempuan seekor kambing. Lepas tu masalah kalau anak jatuh tu 2 ekor kambing. Lepas tu masalah dalam gerbang. Dalam gerbang. Dalam gerbang saat ni tu 7 gie. Maka kita anak tina kita lahir. Kita nak ambil gie di dalam. Dalam lembu saat ni. Maka sah tak niat? Maka sah niat akikah. Lepas tu mak niat gana. Kalau ayah tu tak ada. Misalnya kita tak kalau kambing. Ini kambing ataupun aku jadikan akikah kambing ini. Ataupun ku jadikan akikah daripada kambing ini bagi anakku sikit-sikit. Tu cara niat tu. Aku jadikan akikah akan kambing ini bagi anakku. Ataupun hak masalah lembu, aku jadikan satu begie daripada lembu ini akikah bagi anakku Zakaria bin Muhammad masalah tu cara niat ibu bapa yang dihormati. Deh. Kemudian kita masuk pergi pula bicaraan kita. Lebih kurangnya apabila orang Arab duk jadi berebut dan jadi selisih, duk jadi balah tetangga nak takkan Al-Hajarul Aswad saat ni tu. Deh. Yakni nak tak siapa dia weh orang sepatut tak. Siapa dia orang yang sepatut nak letak di situ. Dia siapa dia orang mulia daripada Quraisy tu siapa dia yang sepatut weh nak letakkan Al-Hajarul Aswad. Kata demo tu dia tu Abu Jahal masalah sebab dia orang mulia. Kata setengah demo ni maka duk balah-balah gi mari gapo di antara orang-orang Arab. Maka duk gi mari gapo jadi berselisih tetangga nak tak Al-Hajarul Aswad wa tanafasu fi zalika. Dan pula duk jadi belomo-lomo di antara orang-orang Arab sani belomo fi zalika pada dimakan itu dimakan nak wad'il gapo Al-Hajaril Aswad pada nak meletakkan akan Al-Hajaril Aswad di bucu bagi Kaabah dan bucu bagi Al-Baitillah. Di bucu Baitillah hatta kadat tushibbu bainahum narul harbi. Hingga berhampirlah di antara mereka. Tushibbu yang menyala-nyala lah. Yang membawa lah. Bainahum di antara mereka itu di antara Quraisy. Dah hampir dan pula duk membawa lagi pula duk menyala-nyala lah, duk menimbul-nimbul lah di antara fu'arat Quraisy ini narul harbi oleh api bagi peperangan. Siapa duk gubuk dia mata kawan mulia, kawan sepatutnya letak Al-Hajarul Aswad di bucu Baitillah. Demo ni kata hai kawan sepatut fuq Quraisy kata kawan lah patut sebab kawan ni yang mulia daripada Arab. Maka fuq Quraisy kata kawan lah sepatut balah gi mari siapa hampir timbulkanlah api-api nak timbul apa? Fitnah dan timbulkanlah di kalangan Arab. Siapa timbulkan api nak perang. Timbul orang panggil jadi panas di antara mereka. Siapa nak perang? Wadama bainahum hazal khisam arba'a layalin. Lepas tu duk kekali masalah di antara orang Arab duk balah gi balah mari saat itu berkekali masalah perbalahan dan bertelikah dan berselisih tetapi nak letakkan Al-Hajarul Aswad di bucu bagi Kaabah saat ni arba'a layalin. Yakni siapa pak malewi. Duk balah gi mari saat ni tu siapa pak male. Wa kana asannu rajulin fi Quraisy.
Dan adalah hak yang paling tua, di mana asannu rajulin, yakni yang paling tua daripada orang Quraisy, yakni awusu daripada fok-fok Quraisy sore. Ada yang tua daripada Arab Quraisy. Di mana kata wa kana asannu rajulin, dan ada terlebih umur. Ada yang terlebih umur seorang laki-laki, yakni terlebih tua dan usia daripada orang-orang Arab Quraisy, idzaka, kerana dimakan itu. Dimakan nak letakkan Baitullah, kama dia datang duk balah gi balah mari periti ni, selisih mari, maka timbulkanlah puca nak timbul peperangan di antara orang-orang Arab. Maka adalah seorang yang tua daripada awusu daripada orang-orang Arab. Masalah timbul perbalahan dan perselisihan saat itu, idzaka, kerana dimakan itu ikhtilafu asyrafihim fi man yada'uh ni Abu Umayyah. Ialah kena kepada Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumiyun, yang di bahasa Makhzumi. Lagi pula Ammu Khalidin Ibnil Walid, ialah yang tua daripada Arab Quraisy ni, ialah kena kepada Abu Umayyah. Abu Umayyah Ibnu Mughirah Al-Makhzumi ni, dia satu orang yang tua daripada orang-orang Arab Quraisy. Maka kalian kecek gapo golek kedemo tak lakah dengan perkataan supaya kita ni lah, apabila ada yang tua kecek orang dengan kata ni, maka orang tak lakah lah dengan kata-kata dia. Dengan kata-kata dia nah. Kemudian dia tu pak saudara bagi Khalid bin Walid, faqala lahum, maka berkatalah ia Abu Umayyah ataupun asannu rajulin, yakni seorang yang tua daripada Quraisy ni, lahum bagi mereka, kita bagi Quraisy, yang qaumihi, kaum aku, hei kaum aku, hei fuak-fuak aku, hei kumpulan aku, la takhtalifu, jangan duk balahlah kamu, jangan duk selisihlah kamu, jangan duk riuh hendahlah kamu, jangan duk berubuk gimana siapa nak perang, tak sah, tak molek. Orang tua ni kata siapa dia? Abu Umayyah Ibnul Mughirah, yata ya qaumihi, kaum aku, hei fuak-fuak aku, hei kumpulan aku, la takhtalifu, jangan duk balah gimarilah, jangan duk selisih gimarilah, wa hakimu bainakum, kamu perhukumlah, kamu menetaplah bainakum, di antara kamu, musyarakatlah, menetap di antara kamu, man tardawna bihukmi, siapa yang kamu reda, siapa yang kamu puas hati dengan menghukum akan dia nak letak Baitullah, nak letak Al-Hajarul Aswad di bucu Baitullah, mu reda siapa, mu puas hati dengan siapa, mu nak wis siapa ya tak, musyarak molek, tak sah duk balah lah ni, tak comel, pokok kita duk balah, malu ko orang duk balah, lebih-lebih lagi di antara keluarga, lebih-lebih lagi dengan orang tepi rumah, malu, tak sabar lah, kita kecek kira jadi molek. Faqalu, maka berkata mereka itu Quraisy dan pula kaum saat ni, nakilul amra, kami menyerahnya pekerjaan ini li awwali dakhilin, bagi orang yang mula-mula masuk Baitullah. Kami serah kepada orang tu. Orang mula-mula masuk Baitullah hari ni duk balah 4 hari 4 malam dah. Siapa yang patut? Siapa yang mulia pada kita patut tak Al-Hajarul Aswad di bucu Baitullah? Siapa yang patut? Maka katalah yang tua daripada Quraisy, yang kata tak usah duk balah lah, tak usah duk bergeger lah, malu kok orang. Fuak mung kata tak pia sore, hak mung puas hati daripada fuak mung, mulatiklah orang tu giletakkan Al-Hajarul Aswad, sorak mula. Maka kata mereka itu, nakilul amra, kami menyerahkan kerjaan ini li awwali dakhil, bagi orang yang mula-mula masuk dalam Baitullah. Hari siapa yang masuk mula-mula Baitullah? Fakana hazad dakhilu, maka adalah yang masuk mula-mula dalam Baitullah pada hari ini dalam Masjidul Haram, huwa ia ad-dakhil al-amin, ialah seorang yang dipercayai, al-ma'munu, lagi pula yang dipercayai akan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah, ialah kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Maka kita nak jawab soalan bela-bela sikit-sikit nah. Jadi makna kata orang masuk mula-mula pada Baitullah, orang masuk mula-mula pada Masjidul Haram, ialah kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikata al-aminul ma'munu, maka dia nilah orang yang putus. Maka arak kepada Nabi pada masa ni umur lebih kurang 30 lebih. Maka Nabi saat itu masuk kepada Baitullah, masuk pada Masjidul Haram, maka fok yo pun puas hati, hawi Muhammad buat putus
Nak letak kepada nak letak Hajar Aswad tu di mana, tepi mana, pucuk mana, lepas tu dialah buat putusannya. Nabi pun berilah pendapat dan pandangannya. Ni nak kata Nabi pada masa tu digelarkan Al-Amin, digelarkan satu orang dipercayai. Lepas tu dia mau tanya selagi kunti lươn khế thi din rau rau cak tham yang rai babon. Jadi masalah ni masalah lươn khế thi din rau, masalah hipik pagar ni, masalah ni mau nak royak sikit. Masalah buku hipik pagar ni ibu bapa ni lươn khế thi din rau. Makna kata fok-fok hak pesing duk hipik pagar. Jadi kita nak tanya takut lagi masalah komeng demo tu jadi naik tinggi ataupun naik gi siapa? Tak nampak ataupun tak boleh kita nak ubah klik semula. Jadi dia kata masalah hukum lagu mana, patu masalah orang hipik pagar kita ni lagu mana, kita nak buat macam mana, ya ta kunti lươn khế thi din rau cak tham yang rai babo. Jadi gini, amo nak oyak cara kalau kita tok siwi pesakuk di akhirat, buku pagar nah, buku sepadan ataupun buku setara. Buku setara ni ia payah sekalinya. Buku setara ni walaupun serta, walaupun sedekah, ia jadi masalah. Jadi ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang duk dengar semua ni, dan penuntung-penuntung semua ni, dan peminat-peminat semua, masalah hipik pagar ni masalah ni. Apabila kita setara dengan demo ni, ia ada setara saat ni tu hak pesing mudah basah. Kadang-kadang tepi pagar kita dan pada pagar kita setara kita, hak pesing payah basah. Kadang-kadang kita tak tuai saat ni tu kita misal ya ni, kita misal tuai duk taning klik duk taning lama, tapi kebun ada di nasta, tuai tu jarang nak mari tengok mana. Jarang nak mari tengokkan barang-barang di nasta. Siapa duk sibuk dengan kerja-kerja di taning tu, dia kerja penjabat, tak ada mari tengok lama. Maka jenis pesing orang perangai hipik pagar ni, golik ke kalau misal turuh pagar tu balik, golik ke dia tu nak balik ke hadap tanah demo. Ni fuak perangai pesing hawahi hipik pagar. Walaupun sejekah, walaupun serta ya wahibat tu. Ning perangai dan pula akhlak dan pula cara bagi fuak hipik pagar, ya tengok tuai tak mari lama maka turuh pagar, ya balik kot tu. Bukan balik le ya, balik le tu. Apabila turuh pagar tu balik le tu, maka ya tak pocok lah turuh pagar sini, ya pocok situ. Kalau misalnya serta pun serta, kalau semik pun semik, ya pocok situ. Jadi duk mari kita tengok wasa masuk lek kita dah ni. Dah masuk lek kita. Lepas tu benda ni biasa berlaku pada amo sendiri. Amo nak royaknya. Masalah buku setara ni. Tapi kalau kita ibu bapa nak lepas daripada tututan akhirat. Tututan akhirat di pada masa ketika timbangkan amalan. Ini pasti kita tuai tanah yang duk sepadan, duk setara, duk sepadan dengan tanah demo. Maka kita tahu cerak-cerak kata demo saat ni tu hipik tanah kita. Apabila kita tahu kan kata demo hipik tanah kita, kerana kita tahu cerak turun ni kita cek di pangkayu. Tapi yang masuk lek ni dah setok ataupun sedepa. Kita tengok pangkayu dulu duk dek nung, makna tanah kita betul ataupun pangkayu tu sebagai setara. Tapi yang masuk awak kita lama tak mari. Kemudian kita kena panggil tuai tanah hak setara dengan kita panggil. Kita ni kuasa pun tanah ni hak sungguh ti bukanlah ni. Tanah kita ni mik di pada anak, mik di pokok kayu pan serta nu ataupun panggapo pan serta dan ataupun pan kawa, pan serta ataupun pastel nu betul tanah kita. Lepas tu kok mana tu pagar lek ni? Ya tak tanah kita lek ni dah. Ya tak jang, kena tak jang. Ya pesing fok-fok jenis perangai hipik pagar ni, ya tak jang. Dah, ya tak jang. Lepas tu tak jang kita royak dia. Pok cik nak betul ke dak ni? Tanah asal kalau nak ambil fok tiding mari peksa, tiding mari ukur pun tanah asalnya lagu ni. Pas ya tak jang. Tanah kita lek ning dah. Kalau tanah marilah ning tok nenek kita marilah ning dah. Kalau ya tak jang kita royak dia. Nak betul ke tak sebetul? Kalau pok cik tak sebetul, ayah tak sebetul, tanah ni kita tak se dah akhirat esok. Hak sedepa pok cik mik panjangnya 2-30 mik ni, akhirat esok amo tak mudah. Kalau pok cik nak pok cik nak betul, pok cik betul lah di sini. Betul lah di dunia ni. Kalau tak se betul di dunia ni, akhirat esok kita tak mudah. Tapi kita orang setara wajib kena royak.
Kalau kita tahu kata yang makan setara kita, wajib kita nak panggil dia, kita nak main betul. Sama ada yang nak betul, sama ada yang tak betul. Kalau dia betul, dia selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia tak betul, kita royak dah dia, dia tak jam. Dia tak tanah yang main lagu ni dah. Pas tanah ada ke main cerang gitu, makan serta dah. Ataupun sedepa jadi cerang gitu. Ya tanah boleh ke betul nak atas setara ni, tapi jadi cerang gitu, makan selidi. Nah, selidi pokok kayu ataupun selidi pengetah dah. Ya tak jauh. Apabila tak jauh, kita cuk kat tu. Kalau kita nak goreng pun goreng. Kalau kita nak panggil ciding pun ciding. Nah, tapi kita malah bosan. Tak apa, kita royak dia. Lepas kita tahu, kalau pak cik nak, pak cik ambil. Kalau tak cik say betul pun tak apa. Akhirat esok kita tak say. Sebab tu pada akhirat esok, apabila Tuhan panggil, malaikat panggilkan kita, hei sianung bin sianung. Mung ada hipik tanah demo. Lepas tu fok hipik tanah tu dah. Nah, bahu yang sengit sebelah. Lepas tu bumi yang hipik tu, 7 lapis bumi tu duk tah bagar, tah belakang bahu dia. Ingat ibu bapa. Dan ingat saudara-saudari. Dan saudara-saudari dan pula peminat semua, orang yang hipik tanah, tapi tuai tak halal. Mun nak make tuai tu. Orang setara, sepadan tu. Setara tu, mun nak make. Pocik nak make. Ayah nak make. Tapi akhirat esok Allah tak mahu dah. Hak keadaan tu, sedepa ataupun nak. Masalah serta. Kalau nak make. Tapi akhirat esok, dia morning klik ke akhirat. Maka dia duk pikukan tanah. 7 lapis bumi. Duk tah bahu dia. Sengit tungai. Maka dia duk jalan di pada masyar tu. Duk carikan tuai tu nak minta ampun. Maka pergi apabila nak minta ampun. Nah, apabila ketika timbang amal tuai sengit tungai bahu. Tuai panggilkan tuai tanah. Misalnya kita si Zaid ataupun kita si Muhammad, panggil Muhammad ni. Mu ada hipik tanah pia hirallah. Mu ada hipik tanah pia. Dia kata kau hipik tanah Muhammad. Panggil malaikat, panggil Muhammad mari. Sungguh tak sungguh? Maka Muhammad pun malaikat panggil betul dua ni. Ya tahillah. Mu ada hipik tanah Muhammad sungguh. Muhammad tu ya ada hipik. Amma royak dah masa tah dunia dulu kita kata suruh betul ya Allah. Hei malaikat kita suruh betul tapi dia tak betul. Dia tak ambuh juga nak turun ni. Maka amma wi ko dia akhirat ni amma tak ambuh dah. Wi dia pikul seorang amma tak ambuh pikul dah tanah ni. Ni nak royak tu buku fuak wahi hipik pagar minta lah berharap-harapnya kalau tak si pikul tanah 7 lapis langit 7 lapis bumi di akhirat esok sengit tunging lepas tu duk cari tuai tu beratus-ratus tahun beribu tahun nak minta ampun dan minta maaf ke tuai. Harap-harap. Lepas tu golik orang wahi hipik tanah orang. Golik ketika dia mati. Maka apabila gali kubur dia. Maka orang masukkan mayat dia di dalam kubur. Golik ke tanah atas tu tak cukup tanah kubur dia. Ini ibu bapa mau nak share sebagai wasiat dan pesanan kepada diri amba sendiri dan kepada diri ibu bapa semua dan pula pada peminat-peminat semua. Orang apabila hipik setara orang dan sepadan tanah orang, golik ketika dia mati, tanah hak demo nak buat kambuh dia tu jadi tak cukup golik ke tanah tu dia lebih sebab masuk dengan kayu lagi, dengan papelung lagi pula kita tengah tuai lagi tanah tu pasti lebih tapi ni dak jadi tak cukup. Mik tanah lain pun tak cukup. Kadang-kadang cukup bodoklah seminggu 2 minggu bombing tu deruk tu. Bos seminggu 2 pula deruk tu pula. Bos seminggu 2 pula. Ini ilamat salah satu bagi orang yang hipik sekarang setara orang dan pula tanah orang. Ini ibu bapa lebih kurang mau nak jawabnya. Daripada masalah yang dia mau tanya dah. Tu dia. Kemudiannya itulah masalahnya tak assalamualaikum orang mati kena kena kawin di waktu tidak tidak benar sembahyang. Kemudian kita sembahyang gaib ada boleh. Jadi masalah gini. Jadi masalahnya orang kena kawin di masalah jalaning. Sebab apabila orang tu kena kawin, maka bomo tak benar. Walaupun anak sendiri, walaupun kalau tina mati tok lelaki pun tak benar. Anak pun tak benar. Waris-waris pun tak benar. Hak boleh semaya di atas mayat jenazah saat ni, ialah kena kepada fuk bomo 2, 3, 4 orang ataupun 5 orang. Dah. Lepas semaya mayat lah ni jadi pelik sikit. Ada dengan rokok, ada dengan sujud. Jadi pesing baru sikit. Apa timbul kawin ni, semaya mayat tu jadi rung baru sikit. Amo nak cerita supaya Mesir tu lah. Amo nak cerita satu kisah orang ngaji Mesir. Ngaji Mesir tu Allahu Akbar. Dia mondok culah kata aling sangat-sangat. Panas sangat-sangat. Bijak sangat-sangat deh. Maka klik duk jawi.
Maka demo tolak lah masalahnya nak jadi tok imeh. Nak jadi tok imeh buat apa weh? Nak jadi tok imeh saudara-saudari. Po bila nak jadi tok imeh saat ni tu, jatuh ganon rapat hundur-hundur sikit, jaga-jaga sikit tangki kita nak rokok, nak sujud. Demo kampung pun, gano jadi tok imeh ni. Masya-Allah, aling besar ni. Alim besar lah. Moga-moga kita semaya rapat-rapat. Lepas tu rapat-rapat tu. Lepas tu koda kata serta relik belakang. Bukan sekodah atas depan. Payah tak boleh ni rapat-rapat dah tagi nak sujud nak rokok. Dia mau tahu alim sungguh ni. Tok guru mah kita tak pernah buat. Tak biasa buat lagu ni. Ataupun mari ke dia ni suruh jari-jari sekabat nak rokok. Ya pun nak wasa dah. Saya tak sedar dah. Salah kena ke tak kena tahu ni. Bos maya usalli ala hazal mayyiti arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dia pun rokok. Lepas pada rokok, dia sujud. Makmum pun sujud rokok. Turut dia. Ni nak ia kata cengnya, bijaknya, pandainya. Turun sujud kata. Makmum pun pakat berderet sujud. Sebab turut ta'imih tu wajib. Kita tahu dah. Mutaba'atul imam wajibatun. Mengikutkan ta'imih itu wajib. Turun makmum pun turun pakat sujud belakang. Sujud kata lama weh. Lama sujud saat ni. Sujud lama saat ni makmum pun gano lama tu lalu. Gano lama tu lalu. Gano tak bekah naik lagi ni. Tak bakit pala naik lagi ni. Tiba-tiba makmum saat ni masa tak sedar akik naik. Hak tak apa pun akak pala naik. Tengok ta'imih tak ada dah ibu apa. Tujung kau pitu nate dah weh. Dah tujung pitu nate. Karena apa yo puasa tak sedap semaya banyak pesing rokok pesing sujud ni. Supaya ni masa Covid ni lah ada jugalah maya tu rokok sujud. Lepas tu bagi seorang hak mati saat ni tu, kena Covid. Jadi kita kiranya mati syahid ni adalah dua. Ada mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia saja. Ataupun mati syahid tu akhirat saja. Masalah mati syahid dunia akhirat, yakni orang mati di dalam medan peperangan ketika dia perang dengan orang kafir seperti peperangan Badar. Maka orang mati dalam medan peperangan Badar daripada sahabat-sahabat 18 orang tu panggilnya syahidun fid dunya wal fil akhirah. Orang panggil syahidun fid dunya wal akhirah, syahid dunia dan pula syahid akhirat. Dan pula kalau orang mati beranak, orang mati beranak, orang mati lemah air. Hak ni orang panggil syahidun fil akhirah, yakni syahid pada akhirat saja. Lepas tu orang masalah kata setengahnya mati Covid ni kadang-kadang tak mani pun ada ni. Kamading boleh kedak kita saat ni tu nak semayakan goib. Nak semaya goib tak ada kena semaya goib. Kita pergi semaya atas kubur lah. Semaya atas kubur selalu. Tak usah semaya goib lah. Semaya goib mayat duk jauh pada kita. Mayat misalnya mati bakok ke masalah tu, semaya goib tak ada dak kita. Ataupun kalau kita tu duk tani waris kita duk jalan lah ni lockdown. Tak apa nak semaya goib, tak ada masalah. Tapi kalau kita duk di kampung Tula, duk di kampung Tula saat ni tu, kalau misalnya senyap-senyap orang demo tak ada, kalau nak pergi semaya tu, kita pergi semaya lah atas kubur kerana sudah kamu dah poiti ni. Kalau kita nak pergi semaya, orang panggil hak mayat duduk dalam kubur, maka dia menepati, dia serupa dengan mayat yang hadir. Yang hadir pergi semaya atas kubur. Kalau demo tu buka peluang, boleh nak pergi semaya atas kubur, kamu syiak dah berlaku poiti ni, maka kita pakat pergi semaya atas kubur. Maka semaya atas kubur dikirakan semaya hadir. Tapi sebelum daripada mayat tu orang panggil hancur, ataupun sebelum daripada dimakankan oleh tanah matanya dan mulutnya dan mukanya, dan orang panggil sebelum daripada tubuh badan bagi si mati tu pecah. Makna tak golek ke tubuh saat ni tu pecah masa seminggu. Makna tak hari pertama hari dua boleh kita nak semaya di atas jenazah yang ada di kubur. Tak ada kena semaya. Kalau kita tahu kita mati jalan, kita duduk taning nak mari tak boleh lah ni lockdown. Semaya goib sana tak ada masalah. Tak ada masalah kalau nak mari tu susah. Dia kata baba okey. Niat baik mana? Baik no. Lepas tu arang sang ya tulis jawi yang tulis tu je pasal selesai payah kau nak baca kita nak pahal ada payah kau ni. Baba okey. Ngekah okey ngekah. Niat baik mana? Lepas tu dah.
Arang sanggup, orang sanggup, arang sanggup. Orang sanggup ngeko terima baik mana. Ya tulis Melayu tapi ya tulis bahasa Sia. Kita nak faham ada kena pitah juga payah juga. Kena pitah juga tu. Dia katanya masalah kita nak wakil demoniak masalah ngekah kita. Patu kita nak wakil baik mana. Patu lihat sebelah balik orang terima wakil tu kena terima baik mana. Ni orang panggil kita kena masuk lebat fiqh lah ibu bapa. Ni orang panggil masuk lebat babul wakalah. Yakni bab wakalah, wakil mewakili. Kena faham molek tu ibu bapa tu. Sebab tu orang panggil banyak ilmu Allah Ta'ala. Sebab itulah Tuhan katanya lau kanal bahru midada. Jikalau air laut ni jadi dakwah. Lau kanal bahru midadan li kalimatillah. Jikalau kita tak air laut semua ni jadi dakwah untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Apa tu? Ranting-ranting kayu yang ada di atas muka bumi sebagai jadi kolam untuk tuliskan ilmu-ilmu Allah. La dafidal bahru. Nascaya akan habis air laut dulu. Nak royak kata ilmu Allah Ta'ala sangat banyak. Kalau air laut semua ni jadi dakwah, patut ambilkan rating-rating kayu di muka bumi sebagai jadi kolam, nascaya tak habis lagi nak tulis ilmu Allah Ta'ala. Kamar dia mau tanyanya, masalah kita nak ngekah. Lepas tu kita nak wakil apa tu lagu mana. Lepas pada tu kita nak wakil. Lepas tu orang nak terima wakil tu lagu mana. Ini kita kena masuk dalam babul fiqhi. Ialah babul wakalah. Yakni bab wakil mewakili. Maka bab wakil mewakili. Maka orang yang mewakil. Kita saat ni tu nak demo tolong niat ngekah kita, tolong pergi berenang. Masalah kambing tu kita niat kita nak pergi payah duk kaluk ke rumah ni. Niat kita tak demo tolong dah. Tolong apa? Tolong pergi niat setawih. Wakil. Kamar dia orang wakil tu bahasa Arab yang panggil muwakil. Faham molek tu? Muwakil. Orang yang menukui wakil tu orang panggil muwakil. Maka hak yang menerima wakil namanya panggil apa? Panggil al-wakil. Faham molek lah parah. Mewakil, yakni supaya kita nak wakil kena kita ni siapa ya? Kita ni si Muhammad. Nak wakil kepada si Abdullah. Helah, mung tolong gini kambing kawin ataupun satu gia daripada ilmu tu nak untuk buat ngikah nak kawin. Kama dia ni Muhammad ni namanya mewakil di dalam wasara. Orang yang tuju mewakil. Maka mana Abdullah ni nama Al-Wakil. Apa Al-Wakil? Pasal makna Jawi, orang yang menerima wakil daripada Muhammad. Maka ia timbul di celah-celah tu dia panggil Al-Wakalah. Wakil mewakili. Muhammad wakilkan niat ngekah kepada Abdullah. Abdullah terima wakil. Kakak dia Muhammad Tanah. Ya kata Allah, aku wakilkan di kau tu. Nah, masalah niat ngekah nak kuih. Alhamdulillah tak aku terima wakil ataupun qabil tu ataupun qabil tu aku terimakan wakil saat ni. Ataupun qabil tu terimalah olehku akan wakil saat ni. Jadi Muhammad tanah aku wakilkan di kau hi Abdullah untuk saat ni gini ngekah anak kusta. Abdullah pun kata aku terima wakil. Suponinglah amo nak misal mudah-mudah supaya kita hidup lah sejak. Fok tok guru balik ke ya dok kena back ni gitu lah sejik saat ni tu tok email saat ni panggil bagi si mati maka anak bagi si mati maka dalam tu cuma ramalah tok email tok guru politik ni maka dalam tok guru tu ya ada hak awusu ya ada hak tamada ya ada pesi muda ya ada pesi tua golek kenya tok email dan orang-orang kampung tu tengok mana yang tua tok guru hak berkat lagi pula tua maka tok email heret anak dia kan masalah dah dikatakan waris bagi si mati. Mari. Kalau anak dia nama mak panggil mak, kalau Zaid pun Zaid, kalau Yusuf mari. Muai wakil kepada bapa ni. Wakil nah. Amma wakil bapa semaya ayah mo. Jadi tek ime. Maka bapa tu aku terima wakil kan jadi tek ime untuk semaya ayah mung deh ataupun aku terima wakil. Madar tu. Supaya ni aku wakil kepada mullah tolong niat bagi anakku nah. Mengekah. Alhamdulillah puasa aku terima wakil. Banyak tu lah. Kita tak aku wakil kepada engkau Abdullah. Tolong niat dah. Ataupun aku wakil pada engkau niat. Akikah bagi anakku. Abdullah pun aku terima wakil. Apabila lagi 4 lembu dia nak semula.
Abdullah pun aku aku jadikan satu begiye daripada lembu ini akikah bagi Sianung bin Sianung yang berwakili akan daku oleh Muhammad. Masalahnya gitu lebih kurang tu dia. Gitu lebih kurang ibu bapa tu masalahnya. Masalah okey. Masalah niat okey. Lepas tu dia tanya, ni masalah ni Abdul Rahman tanya tu bapa po rau sialau po ke au khon masjid ke au khong masjidแล้วเราเป็นลูกเราจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างไรdia tulisnya เราเป็นลูกเราจะทำอย่างไร gitulah kananya ใจให้ใครdah gini lah masalahnya dah ya nak tuเราจะทำอย่างไร lah seperti itu dah. Lepas tu kita tu cai hai krai, lepas tu nak bayarkan duit hak berapa masalah barang orang tua kita tu besok ambil barang sejik. Lepas tu ambil barang sejik tu jadi kita sebelah anak tu pak kita tu sudah mati dah, sudah siada, sudah ke bumi dah, sudah kembali kepada Allah dah. Lepas tu kita ni anak ni kita nak buat lagu mana, cara kita nak bayar lagu mana. Kalau kita tahu barang ayah kita ambil, maka kita saat ni tu kena pergi tanyalah ataupun kita cerak dah ya kita ambil 3,000 barang sejik tu ambil gapo ambil pelita sejik ke ataupun ambil pika sejik ke hak dia motok tepi tu tak ada punah ya ambil kelik kena pukul harga lah lerolik ke berapa harga maka apabila kita pukul harga tanya lebih kurang tu misalnya 3,000 kalau 4,000 lepas tu duit ni kita kena pergi segahlah kepada tu email ataupun kepada orang yang bertanggungjawab duit sejik tu. Kalau kita tak buat lagu tu nyanyi ayah kita duk sakut di akhirat tu. Duk sakut di akhirat. Lagi pula kena azab Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula payah lucu kerana kita duk sakut dengan hak anak adik. Duk sakut dengan hak anak adik maka payah nak lepas payah nak terlucu daripada azab sebab kita duk sakut dengan hukukul adami, yakni bersakut dengan hak-hak anak adik. Hak ni kita kena tanyalah ayah kita lekat banyak mana, hasejik duit banyak mana. Lepas tu kita tanya demo, tanya berapa lebih kurang. Kalau misalnya barang ni sekarang banyak mana, kalau 5,000 pun 5,000. Maka kita ambil duit 5,000, kita niatlah aku bayar nak ibrak dan nak lepas hutang ayahku daripada masjid ni. Kita serahlah kepada kamakan ataupun serah pada Tok Apabila Tok ambil kamakan, tu tak ada apalah, lucu daripada ayah kita. Terlucu. Lepas tu masalah kok mana tu serah pada Tuhan lah tu. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katanya babo cak TikTok dai tong nai kho berด้วยnak TikTok dengan babo ke babo cak TikTok dai tong nai kho ber ด้วย berwidah gitu 08070239927 dia nak TikTok dengan baba. Learning tu pagi lepas subuh lebih kurang pukul 8 pukul 7 boleh nak TikTok dengan baba. Lepas tu kalau tengah hari pukul 2 kita buat live shoot live shoot saat ni tu. Lepas tu lepas asar saat ni tu kita luar kalau demo nak hubung pukul 2 tu kita dah buat live shoot masa 3 tu tak luar lagi pula masa pukul 2 sampai pukul 3 baba duk buat duk mengajar. Lepas tu kalau demo nak tu lepas tu pagi ataupun masalah waktu lepas asar bu kita tu bu baba itu 0807023927. Lepas tu demo tanyanya bapa orang sembahyang Jumaat dengan tidak tahu hukum muafiq dan masbuk apa hukum? Dia ni Muslim tanya masalah bagi gapo ni kata bapa orang sembahyang Jumaat dengan tidak tahu hukum muafiq. Nak muafiq tu bukan murafiq dak maaf pada saudara Muslim cara tulis dalam kitab muafiq min waw alif faqah bukan murafiq muafiq. Maaf bahasa ya tepat silap kita kena betul takut duk bawa pergi jadi murafiq gitu bukan. Ya kalau murafiq ni orang tupai kita misalnya kita duk di rumah-rumah kalau kita duk nari arak kalau kita tu tuai akad umum lepas tu murafiq kita orang ikut kita berapa tu murafiq. Jangan tulisnya dalam kitab kita tengok dalam Munyatul Musalli dia tulis muwafiq.
Jadi masalah orang tak retikan masalah nah hukum muwafiq masbuk. Masalah ni hukum dia tu lagu mana? Ya gini nah muslim dan pula peminat-peminat dan penonton-penonton semua. Jadi bagi orang saat ni tu nah asalnya maya Jumaat ni asalnya tubik kepada 15 perkataan. Kita tengoklah kitab fiqh, kita tengok di dalam Bajuri Ibnu Qasim ataupun kita tengok di dalam kitab I'anatul Talibin, masalah bab Jumaat ni ia tubik asalnya kepada 15 perkataan. Yakni daripada perkataan Imam Syafi'i kita ialah perkataan yang lama, orang panggil al-qaulul qadim, yakni perkataan yang lama bagi Imam Syafi'i. Maka sekurang-kurang jemaat tu 12 orang. Kita tengok kata setengah 2 orang makmum atau imam, kata setengahnya 3 orang, kata setengahnya 7 orang, 9 orang, kata setengahnya 9 orang, kata setengah 12 orang. Ada perkataan yang disebut di situ. Ada sebut di situ. Kemudian masalah duk mari apabila Imam Syafi'i kita berpindah daripada Baghdad ataupun daripada Iraq. Imam Syafi'i kita hijrah dan berpindah daripada Baghdad mari kepada Mesir. Maka perkataan lama, yakni perkataan Imam Syafi'i kita berkata di Baghdad dan di Iraq. Ada pun perkataan Imam Syafi'i kita mai duduk Mesir dah, jadi petua di Mesir, mufti di Mesir. Maka perkataan itu nama Al-Qaulul Jadid. Maka perkataan jadi bagi Imam Syafi'i dulu, Imam Syafi'i pernah kata pada masa ketika dia tu duduk di Iraq. Dia kata semaya jemaat 12 orang, sah dah. Bahawa mari duduk di Mesir, tubik 2 perkataan daripada Imam Syafi'i. Kita tengok dalam kitab fiqh, dalam I'anatul Talibin ataupun Mujarimi. Kita tengok sana. Jadi masalahnya, Imam Syafi'i ada kata yang dibawakan oleh mazhab Syafi'i dan pula orang-orang Syafi'i. Dia kata, asahhul qawlaini minal imam Syafi'i. Bermula yang paling asah, yang paling betul daripada 2 perkataan. Lebih asah ulama kaji mari, proses mari, cik mari dan periksa mari perkataan yang paling comel dan perkataan yang paling asah, yang paling betul dari 2 perkataan Imam Syafi'i. Mana? Imam Syafi'i ada kata nak sah jemaat saat ni tu 41 sekali tu imam. Dan tu Imam Syafi'i dah kata 40 saat ni tu orang panggil tak masuk apa? 41, 40 orang tapi campur tu imam di 41. Hak tu satu perkataan. Dan satu perkataan lagi 40 orang masuk dengan imam. Kemudian masalahnya Imam Syafi'i katanya masalah 40 orang yang diperkuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Masalah 40 orang ini ialah kena kepada Al-Qari'u, yakni orang yang pandai baca. Orang yang baca Fatihah tu reti. Orang yang baca Fatihah tu betul. Kalau nak kira asal ni kita nak kecek hak asal. Lepas tu di dalam kita saat ni tu masalah 40 tu kena qari'. Yang ni qari'u, orang yang pandai baca bismillah, betul bismillah tu baik sing tu baik ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Makna kata orang yang betul pada bacaannya. Yang betul pada bacaannya. Bermakna kata-kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau masalah 40 orang, kalau baca tu tak betul Fatihah dia, dihukum kata semaya Jumaat di hari tu tidak sah. Lepas tu dia tanya masalah muwafiq masbuk. Orang tak reti masalah hukum muwafiq masbuk. Lepas tu masalah muwafiq masbuk ni, ni masalah satu suku. Adapun masalah Fatihah tu suku. Fatihah tu dikatakan satu rukun daripada rukun semaya. Adapun dia tak reti, masalah dia tak reti hukum muwafiq masbuk. Hak ni kalau kita kira mari ni, dia tak siapa jadi tangga batal ni. Dia tak siapa jadi tangga batal jemaah. Cuma dia tak reti mana muwafiq, mana masbuk. Makna tu dia dak bawa keadaan begitu. Keadaan dia tak reti. Tapi ini tidak membawa kepada jadi batal jemaat dia. Adapun orang tak reti kan semaya, tak reti baca Fatihah, tapi dia ni tu pergi semaya jemaat. Tapi kalau misalnya sejid saat ni tu sekadar 40 ya. Tapi kalau sekadar 40,
Kalau kita kira di segi Ibnu Hajar makna semaya tu tak sah. Tapi terimeh mana nak giduk tak pesejik tanya tah membaca Fatihah tak peku belum nak Jumaat, membaca Fatihah minggu depan tak ada siapa yang mari. Tapi kerana itu kita kena tengok-tengok dah. Tu nak kira kepada hukum asalnya. Nah, masalah Fatihah kena jadi qari, kena baca tu betul, baca tu kena. Tapi lah ni golek kita kampung tu setengah tu siapa 2 3 400 orang. 2-300 orang. Lepas tu dalam 3-400 orang tu ada betul, ada tak betul, ada betul, ada tak betul. Ada baca kena, ada baca tak kena. Kapan dia hipung-hipung dalam 40 orang tu. Ada lah yang betul baca Fatihah tu 40 orang, 50 orang. Lepas tu hak lain tu nak betul, tak betul, duk bawa dengan duk ngaji tadika dululah. Tapi hukum muafiq masbuk ni. Tapi dia kena tahu lah. Muafiq makna orang dia baca Fatihah sekali dengan tu imi ketika kia. Adapun masbuk orang tak ada baca Fatihah dalam kia tu imi. Dalam rokok tu imi pun dia tak ada. Hak ni orang panggil. Nah, dia tak ada ke masbuk tu dua bahasa pula. Kalau dia tak ada baca Fatihah dalam kia tu imi, tapi dia gede masalah rokok kali dengan tu imi, makna dia ada rakaat tapi dia tu nama masbuk. Adapun orang masbuk ni, batal ke semaya, hak tu tak ada jawab kata batal, tapi semaya dia tak sempurna lah. Tu dia. Bolehkah kita ingin nak menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apakah amalan terima kasih bapa? Hak ni masalahnya bolehkah tak kita nak menyampaikan pada Rasulullah dan kita nak tawassul kepada Rasulullah? Tak ada masalah. Ada banyak orang rat kita tak usah duk kira dengan orang rat tu. Orang rat tu ya malah tik bahasa-bahasa tu. Kemudian tawassul dengan Rasulullah tak ada masalah. Sebab tu doa kita Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyur rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyur rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah inni atawajjahu ilaika tu. Jadi masalah boleh ke tak kita ingin nak menyampaikan kepada Rasulullah, nak tawassulkan amalan kita dengan Rasulullah, ini kau boleh lagi. Nak tawassul dengan wali-wali, tak ada masalah. Nak tawassul dengan orang soleh-soleh, tak ada masalah. Bukan masalah kita duk minta ke demo tu, faham molek ni jadi duk gaduh ni, ibu bapa setengah-setengah tu jadi duk gaduh berdoa. Nah, kita tengok. Nah, apabila amalan kita ada tawassul. Apa tawassul? Ada hubungi. Ada hubungi dengan Rasulullah. Ada hubungi dengan awliya-awliyaullah. Yani ada hubungi dengan wali-waliullah. Ataupun ada hubungi dengan orang-orang berkat. Ini orang panggil apabila kita tawassul, apabila kita ada hubungi, makna kata keberkatan demo tu, ia akan mari pada kita. Maka kita doa saat ni tu kita buat kita baca doa setengah tu Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyur rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah inni atawajjahu ilaika ini atawajjahu ilaik. Ini as'aluka, aku minta dan pohon akan dikau ya Allah. Wa atawassalu ilaika, dan aku bertawassullah kepada engkau ya Allah. Aku buat hubungi sebagai tafa'u ambil keberkatan binabiyyika, dengan nabi engkau ya Allah, nabiyyur rahmah, nabi ini umat ya Allah, nabi rahmat ni. Aku bertawassul dengan engkau, tapi dengan sebab berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab tawassul kita kepada Nabi, sebab kita hubung dengan Nabi, sebab kita tafa'ul dengan Nabi, makna kata Tuhan mudah terima doa kita. Allah Subhanahu wa taala mudah istijabahkan doa kita. Cuba kita tengoklah hadis apa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalau berdoa, kita berdoa, kita baca dah muqaddimah doa. Mana muqaddimah doa? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Baca doa ni. Ni muqaddimah doa. Lepas dah tu, kita tak ada sebutkan nama Nabi. Tak ada sebut selawat Nabi. Nabi kata siapa dia berdoa,
tidak sebutkan namaku, tidak selawat taku, maka doa dia saat ni tak diterima dan tak diistijabah kepada dah, tak diistijabah oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Apa tu ni kita tawassul dengan Allah, tawassul dengan Rasul, hubungi kita dengan Rasul. Ini salah satu daripada kita saat ni tu mudah diterimakan oleh Allah Ta'ala akan doa-doa kita. Ibu apa? Masalah tawassul, tawassul lah kita baca kulhu malam Jumaat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni doa kita nak dah terima ni. Kalau kita yang kena menyakit gapo mo doa yak semua dah kepada orang-orang hak duk mari tu, kalau mung nak wi mudah hingga nyakit mung musmayalah semalam Selasa mayah hajat, lepas dah mung tu mung panggil orang baca apa? Orang semaya hajat minta tolak bala, minta wi semua menyakit, minta wi kena gapo temung bomo, minta deki kenak tu, minta wi lepas pada kita. Wi demo tu minta lah tu. Lepas pada semaya hajat, lepas tu baca kulhu sepatah dua. Baca kulhu sepatah dua. Ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita hadiah pala kulhu ni yang pertama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadiah pala kulhu ni kepada apa? Kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi dan kepada dua ibu bapa kita, dan kepada salah satu kepada segala tok nenek kita, dan kepada aulia. Ini mudah-mudahan dengan berkat-berkat mereka yang kita bertawassul ni, Allah Subhanahu Wa Taala wi mudah kerja kita, sembuh penyakit kita. Gitulah. Boleh ke tak tawassul? Menyampailah baca kulhu hadiah kepada Rasulullah. Lepas tu siapa dia nak berkat bagi fuk ngaji ni, mau nak pesan khas bagi fuk ngaji. Siapa yang nak berkat malam-malam belum nak tidur, baca kulhu hadiah kepada guru-guru kita dan dua ibu bapa kita. Siapa dia duk beramal lagu ni belum nak tidur, baca kulhu 11 kali. Hadiah kepada guru-guru kita dan hadiah kepada dua ibu bapa kita dan tok nenek kita. InsyaAllah orang ni ilmu dia Allah Ta'ala wi kau tambah berkat dan kau tambah berkat. Siapa dia nak berkat di dalam ilmu, bacalah kulhu sebelum tidur 11 kali. InsyaAllah sekadar tu dulu ibu bapa. Malam ni amo minta sekadar ni dulu panjang ni. Soalan tu banyak lagi kita akan jawab semula insya-Allah. Sikit demi sikit. Maka masalah tawassul tidak bermasalah. Kita nak menyampaikan dan kita nak buat hubungi dengan Rasulullah sebagai nak ambil berkat Rasulullah, nak wi Allah Subhanahu Wa Taala mudah nak terimakan doa kita ibu bapa. Siapa dia tawassul dengan Nabi, siapa dia rapat dengan Nabi, siapa dia banyak selawat atas Nabi, kerana Nabi orang yang disayangkan oleh Allah, dikasih oleh Allah, maka doa kita pun nak jadi mudah Tuhan nak terima. Sekadar tu dulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.